Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dialog Poket Rakyat pada malam ini kita akan menumpukan peluang anak muda para graduan dari Menara Gading ke Ladang, iaitu satu sektor agro pertanian ataupun agro makanan yang mempunyai potensi besar untuk menyediakan peluang pekerjaan untuk menjadi seorang agropreneur ataupun usahawan dalam bidang agro dan apa juga bidang yang berkaitan dengan sektor pertanian. Jadi ini satu perkara yang perlu dilibatkan semua pemegang taruh. Bukan hanya anak muda ataupun graduan itu sendiri, tapi di kalangan pengendali kursus-kursus di universiti, pihak kerajaan, agensi-agensi yang terlibat yang memberikan dana dan seumpamanya perlu berganding bahu untuk memastikan para graduan anak muda menjadikan agro makanan ataupun industri asas tani ini sebagai sektor tumpuan mereka selepas mereka bergraduan ataupun menjadi seorang siswaza. Jadi untuk melihat perkara ini dari graduan ke ladang, 1 jam kita akan bincangkan satu perkara yang amat menarik dan ini antara salah satu sektor pekerjaan yang dikatakan akan menjadi tumpuan anak muda dan graduan di masa kini dan akan datang oleh World Economic Forum. Jadi Dr. Daljit Singh Karam Singh sebelah di dalam Google Meet kita pada malam ini, Pensyarakanan Jabatan Pengurusan Tanah Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Selamat petang Dr. Daljit, apa khabar? Selamat petang Tuan Haji, selamat Hari Raya. Selamat Raya, terima kasih. Muhammad Syazani Rosli, Ketua Pegawai Eksekutif Siksel Kumpulan Gerasi Chili. Apa khabar Syazani? Alhamdulillah, khabar baik Tuan Haji. Bagaimana ladang cili kita di Durian Tunggal? Alhamdulillah masih dijaga dengan baik. Jemput Tuan Haji dan tim datang lagi insyaAllah. Okey, kita nak tengok adakah sudah berkembang dari sudut skala ladang yang diusahakan Sazani dan rakan-rakan anak-anak muda para graduan hebat kita di Melaka dan juga saudara Muhammad Firdaus Khairul Hafiz dari siswa Bachelor Sains Pengurusan Peladangan BSPP Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Firdaus? Baik, khabar baik Tuan Haji. Alhamdulillah. Dengar cerita sekarang sedang berpraktikal di ladang di Keluang Johor ya? Ya betul Tuan Haji, di ladang IOI, Pamul Barat. Ladang apa tu kalau kita boleh tahu? Ladang Pamul Barat Estate dekat Keluang. Dimiliki oleh Untuk syarikat IOI. tanaman kelapa sawit ya? Yes, tanaman kelapa sawit. Okey, menarik. Ini perkara-perkara ataupun cerita dari lapangan yang kita ingin dapatkan secara langsung dari dua anak muda kita, Sazani dan juga Firdaus. Tetapi kalau kita lihat dari unjuran beberapa badan ekonomi antarabangsa termasuk WEF, World Economic Forum, bidang pertanian, bidang sains dan juga teknologi dalam artificial intelligence ataupun big data, perkara-perkara berkaitan dengan green technology ataupun sustainability, ini merupakan potensi ruang kerja yang akan menjadi tumpuan dalam masa kini dan juga akan datang. Jadi cabarannya Dr. Daljit, adakah kita terutamanya para graduan dan juga para pelajar di Malaysia sudah bersedia untuk memenuhi pasaran kerja yang amat berbeza ketika zaman kita, zaman saya atau zaman Dr. Daljit ataupun zaman ibu bapa kita? Silakan Dr. Daljit. Terima kasih ya Tuan Haji. Bagi saya adalah pentinglah untuk pemilihan program pengajian oleh pelajar itu sendiri. Minat pelajar kena tahu minat mereka. Sekiranya mereka memasuki bidang peladangan, pertanian, perhutanan dan sebagainya yang memerlukan kita bekerja di lapangan, sememangnya kena bersedia dari segi fizikal dan mental. Peluang pekerjaan sememangnya agak terhad, tetapi dalam sektor peladangan ni dia amat memerlukan tenaga bijak pandai daripada galangan graduan kita. Jadi lagipun perindustrian kelapa sawit ni dia bukan untuk jangka masa singkat, dia untuk jangka masa panjang. Permintaan terhadap minyak kelapa sawit kita sendiri amat tinggi, terutamanya daripada negara yang banyak raya seperti China dan India. So kita ditambah lagi pula dengan kekurangan tenaga kerja di ladang. Di sini yang kita kena ambil peluang. Anak-anak muda kena ambil peluang. Universiti adakah sudah bersedia dengan ekosistemnya? Kerana
sektor ini akan menjadi tumpuan, tetapi kita berhadapan dengan isu tenaga kerja. Tenaga kerja dalam sektor peladangan, sektor agro makanan, sektor pertanian ini majoritinya dikuasai, dimonopoli oleh golongan sudah pun berusia, ibu bapa kita, datuk nenek kita, dan mereka yang tidak ada latar belakang pertanian moden. Jadi apa cabarannya dan skill set yang diperlukan untuk dilatih sejak mereka berada di bangku menara garing lagi, Dr. Daljit? Alright. Untuk memastikan pelajar-pelajar kita ni bila dia keluar bergraduat dan boleh bekerja terus, di sinilah wujudnya Bachelor Sains Pusat Peladangan ini sebagai contoh yang disusun mengikut mod 3-3U1I, 3 tahun di universiti, 1 tahun di universiti. Kurikulum program pengajian ini sendiri juga dirangka bersama-sama dengan pihak industri. Pihak industri peladangan, kita ada Incorporated Society of Planters yang bersama membantu dan juga menilai apakah elemen-elemen peladangan yang perlu ada dalam program peladangan ini. Sememangnya tenaga kerja di ladang juga semakin kurang dan juga banyak senior yang telah berumur, dan sememangnya keperluan daripada pihak syarikat peladangan juga memerlukan adanya graduan daripada bidang peladangan itu sendiri untuk membantu memenuhi peluang pekerjaan. Pada masa sama juga, dia bukan hanya untuk memenuhi peluang pekerjaan, dia juga sebenarnya untuk membantu untuk mengurus dan mengoperasi ladang dalam keadaan yang kekurangan tenaga kerja, dan juga tetapi permintaan terhadap produk di ladang tu tinggi. Menarik. Bagi Sazani yang sudah pun berkecimpung sebagai pengurus ladang gerasi cili melalui ruang tanaman gerasi cili ataupun tanaman cili menggunakan sistem fertigasi dan juga moden ini, adakah Sazani merasakan satu keputusan yang paling tepat dan bijak, kerana saya tahu Sazani bukan dalam bidang pertanian ataupun peladangan, tetapi dalam bidang teknologi internet ataupun teknologi komputer jika tidak silap saya. Jadi Sazani mungkin nak mulakan dengan itu. Okey, baik. Dulu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu dan ayah yang sentiasa memberi sokongan untuk saya berada dalam bidang pertanian, dan seterusnya kepada mentor saya kedua-duanya, Encik Munir dan juga Encik Izam yang sentiasa beri semangat dan tunjuk ajar sampai ke hari ini. Jadi seperti mana dimaklumkan oleh Tuan Haji tadi, pada asalnya memang saya graduan Computer Engineering daripada UIA. Kemudian saya melalui fasa keusahawanan, saya memilih untuk berada dalam dunia keusahawanan selepas tamat belajar. Bersama dengan sahabat saya, saudara Hud, kita mengusahakan Marusti.my, dan memang ketika itu memang kita lebih kepada mendekati perniagaan atas talian. Kemudian alhamdulillah saya nampak peluang untuk berada dalam dunia pertanian ini pada tahun 2020, yang mana ketika itu mentor saya gerasi cili. Sejak dari situ saya bersama gerasi cili, dan kalau boleh kita undurkan masa, dan memang sebenarnya perkara ini memang tidak boleh kita buatlah, tapi kalau boleh diundurkan masa, sememangnya saya patutnya sejak di universiti sepatutnya saya perlulah memilih dalam bidang pertanian ini bagi saya. Sebab ya Tuan Haji, saya background saya juga, saya seorang yang sportman. Saya mewakili universiti dalam acara sukan olahraga, dan kemudian bila kita masuk dalam dunia pekerjaan yang mana lebih kepada atas talian, kalau pendapat bagi saya macam tak kena dengan diri saya kalau sekadar duduk buat duit online, duduk di depan meja komputer, bawah aircon, ataupun kita tak bersua dengan orang, tak mengeluarkan peluh. Jadi fasa tu saya rasa macam bukan kehidupan diri saya. Jadi alhamdulillah bila ada peluang program pertanian yang mana Grasili sebagai mentor dalam program tersebut, saya rasa sebenarnya sepatutnya yang saya perniagaan yang sepatutnya saya usahakan. Kerana pertama tadi keusahawanan ini dia bukan sekadar kita, kadang-kadang anak muda dia ingat kita sekarang ni kan online, hanya buat duit melalui online saja. Jadi sebenarnya pertanian itu sebenarnya satu perniagaan juga, dan malah
kalau dengan pertanian ini kita dapat, bagi saya lah, instead of kita duduk di dalam bilik aircon dan sebagainya kan, bagi saya kalau kita dapat beraktiviti, dapat mendekati alam, itu lebih dekat dengan diri saya dan jiwa saya. Dan juga saya rasa saya bukan seorang, ramai juga mungkin di kalangan anak muda yang sebenarnya mungkin minat juga perkara itu, tapi dia tak tahu bidang pertanian adalah satu bidang yang besar sebenarnya bagi saya. Sazani, kalau jenguk ke belakang tu, latar gambar yang mendasari apa tu dalam kita punya berinteraksi dalam talian ini, apa perasaan tengok jalur mitigasi yang begitu luas dan belakang tu nampaknya jalan apa tu tanah pun dah clear, nak tambah lagi. Apa perasaan sekarang sebagai pengurus ladang? Oh, bagi saya ini satu banggalah, kita sangat berbesar hatilah. Sebab untuk pengetahuan semua, ladang ini pada asalnya dia bukan ladang lah, dia hutan, dia semak samun. Tapi alhamdulillah mentor kita Grace Chili, dia ajar kita bagaimana untuk kita berdepan dengan klien ataupun kontraktor daripada hutan ataupun semak samun, kita berurusan dengan kontraktor sampailah akhirnya begini, kita usahakan sendiri. Instead of kita keluarkan satu kos yang banyak untuk kita uruskan pada sebuah syarikat, tapi kita usahakan untuk kita belajar bagaimana untuk kita buka ladang lain. Begitu. Jadi semua ni adalah hasil kerjasama kami lah semua. Tim kami di Dunia Tunggal ni. Okey, sedikit lagi Sazani. Sedikit lagi, mungkin ramai penonton tak tahu, saya ada latar belakang sedikit Sazani dan rakan-rakan. Berapa ramai anak muda yang bergraduan dalam pelbagai bidang sebenarnya bersama Sazani sekarang? Kami di Parit Melana, secara keseluruhannya 15 orang. Okey, 15 orang, masing-masing mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza-beza. Ada yang mekatronik, ada yang chemistry, engineering, pelbagai. Ada yang graduan bukan engineering, ada yang pelancongan, ada yang mostly engineering, pelancongan, ijazah-ijazah yang biasa kita dapati di Universiti Awam, UiTM. Sekarang ladang Gracell di Parit Melana dah mengeluarkan hasil berapa tan kalau boleh kita kongsikan? Kalau untuk rekod, kita mengeluarkan lebih kurang dalam minimum lebih kurang dalam 10 tan, mengikut kepada kita punya tanaman. Contohnya pada awal musim, kita tidak dapat menanam secara keseluruhan lah, sebab kita dalam proses untuk set up ladang. Kita hanya tanam lebih kurang dalam beberapa ekar sahaja, dan pada awalnya memang kita tak dapatlah 10 tan tu, lebih kurang dalam 3 ke 4 tan sahaja. Dan alhamdulillah selepas beberapa fasa kita sudah melebihi lebih daripada 10 tan lah cili kita hasilkan. Ya, alhamdulillah kita tahu harga cili agak premium pada ketika ini hingga mencapai RM15 1 kilo. Boleh bayangkanlah Dr. Daljit, 10 tan anak muda ini 15 orang berkongsi dengan hasil dari ladang mereka. Bagi rakan kita yang baru berjinak-jinak dan akan bergraduan tak lama lagi, Saudara Firdaus, apa perasaan apabila Dr. Daljit dan juga pensyarah di universiti letakkan anda selama 1 tahun di ladang dan anda akan merasai suasana ladang dan selepas ini akan membuat keputusan lah nak jadi agropreneur ke, nak makan gaji dengan syarikat-syarikat peladangan ke, ataupun anda ada perancangan tersendiri, Firdaus? Baik, terima kasih Tuan Haji. Okey, untuk pertama sekali, saya sebenarnya berasal daripada graduan diploma di Pitulu Sarawak, mengikuti kursus Bachelor Perniagaan Tani. Jadi pada peringkat degree saya bertukar kepada pengurusan peladangan, di mana saya lihat akan ada peluang yang lebih cerah untuk saya mendalami sesuatu pengurusan tersebut. Sebab bukan mudah untuk kita menguruskan sesuatu benda ini, sebab contoh macam ladang yang saya sedang menjadi latihan praktikal ini, dia ada lebih kurang 2,000 hektar lebih. Jadi untuk menguruskan kawasan ladang yang besar ini amat sukar Jadi itulah saya rasa amat penting untuk saya sendiri mendalami teknik-teknik dan cara-cara yang betul untuk menguruskan sistem-sistem yang ada. Jadi ini akan memudahkan saya dan memberi pengalaman yang bermanfaat lah untuk saya gunakan dalam saya menempuh kehidupan yang seterusnya. Dan saya bercadang mungkin akan terus berada dalam sektor peladangan sawit ini buat sementara waktu,
sebelum menempuh kepada mungkin saya akan membuka ladang sendiri pada kemudian hari. Sebab sebenarnya pengalaman inilah membantu saya. Ya, Firdaus, adakah anda datang dari keluarga petani atau peladang? Kerana orang Johor ni biasa ada tanah-tanah yang besar. Sebenarnya tidak. Mak saya juga seorang jururawat dan ayah saya juga bekerja sendiri. Okey. Jadi adakah ini satu ruang sebenarnya dalam agro komoditi ataupun agro makanan ini yang anak muda perlu explore ataupun terokai secara serius pada pandangan secara peribadi Firdaus? Pada pandangan saya adalah perlu dan penting sekali untuk mereka mendalami kerana peluang pekerjaan dan ruang yang ada adalah sangat besar dan sangat banyak. Cuma dia berada dalam pelbagai cabang. Bukan hanya duduk di ladang kerana mereka di ladang ini kemudian tapi memerlukan sahabat-sahabat rakan-rakan mereka yang berada di sekeliling mereka untuk terus membantu mereka dalam meneruskan industri pertanian ini. Ya, ini cabarannya bagi Dr. Daljit kerana kita tahu ribuan satu tahun sepanjang tahun kita mengeluarkan graduan sama ada bidang yang terus dalam bidang agro komoditi seperti Firdaus, agro makanan di universiti tempatan ataupun dari luar negara, apatah lagi dalam bidang-bidang lain seperti Sazani dan rakan-rakan. Tetapi nampaknya take up di kalangan para graduan dalam bidang ini mungkin tak sampai 15% ataupun lebih kurang itu berbanding ratusan ribu yang keluar sama ada diploma ataupun ijazah. Jadi apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menjadikan ia sebagai satu sektor magnet, satu sektor yang seksi, yang appeal kepada anak muda. Nampak Sazani dah appeal, mereka tahu apa yang mereka mahukan, Firdaus tahu apa mereka kan. Tapi rakan-rakan yang ramai lagi ni, Dr. Daljit. Okey, terima kasih ya Tuan Haji ya. Untuk menjadikan program ni lebih dikenal ramai, memang kita di universiti di pengajian tinggi ni kita perlu dedahkan lagi banyak tentang peluang pekerjaan. Memang kita tak dapat nak halang kebanyakan pelajar juga minat mereka juga sampai pun dipengaruhi oleh keluarga, ibu bapa mereka. Mereka dah ada apa yang nak jadi bila dah besar tu nanti. So kita kena bagi masa juga. So mungkin macam topik peladangan pertanian ni boleh dicerapkan dalam silibus sekolah rendah menengah. So untuk bagi pendedahan, dan ada juga banyak sekolah menengah rendah yang dah ada dah program pertanian dalam kurikulum mereka untuk mendedahkan pelajar tentang peluang pekerjaan. Pada masa yang sama juga kita semua kena sedar selagi ada manusia hidup ke dunia ni, selagi itu kita perlukan makanan. Jadi sektor ini akan terus berkekalan. Jadi peluang pekerjaan tu tetap ada. Permintaan tu tetap ada. Walaupun kita sebut ada AI ke apa, kalau di ladang pun, yes, kita boleh guna teknologi, tetapi teknologi ke AI dia belum lagi boleh menggantikan tenaga kerja manusia. Cuma jentera AI ni boleh meringankan tugas manusia. So kita masih lagi memerlukan tenaga manusia, tenaga muda juga untuk menjalankan operasi serta pengurusan di ladang. Ya, Dr. Daljit, ini cabarannya kerana anak muda dan mereka yang bergraduan ini sentiasa ingin sesuatu yang cool, sesuatu yang trending, sesuatu yang tak kerja keras lah, tidak berpanas, tak hitam macam Sazani dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak meyakinkan mereka agro makanan dan agro komoditi dan sektor sekuriti makanan ini sebenarnya ia sesuatu yang bukan yang anda fikirkan, bukan dalam konteks 3D yang anda faham. Ya, betul anda perlu gunakan tangan, gunakan kudrat untuk melaksanakan tugas-tugas di ladang ataupun mitigasi dan sebagainya. Tetapi anda mempunyai pengalaman yang mungkin tidak dapat dalam bidang lain, iaitu anda berinteraksi dengan alam, anda berinteraksi dengan pokok, anda akan menjadi penyumbang utama kepada sektor makanan yang mungkin anda perlukan saban hari menyebabkan inflasi makanan sekarang, harga cili mahal, harga timun mahal. Jadi anda akan berada dalam sistem rantaian itu. Pandangan Dr. Daljit. Pendedahan tu penting Tuan Haji kepada masyarakat kita terutamanya. Okey, pendedahan tentang peluang yang besar dalam bidang pertanian ni. Kalau kita sebut dari segi masa depan pertanian, memang industri yang peluang pekerjaan tu sentiasa ada, dan dia juga bukannya kita perlukan yang betul-betul serius untuk menyeburi bidang ini. Dia tak boleh tengok kalau dah panas sikit ke dah tak selesa kita buat susah. So benda ni dia melibatkan agro makanan, keterjaminan makanan. Sektor ni memang perlu kumpulan yang serius.
Jadi untuk pihak kami, biasanya di UPM ni kami akan cubalah membuat pendedahan kepada terutamanya kepada lepasan STPM, diploma, matrik dan politeknik lah untuk bersama-sama untuk menceburi bidang peladangan sebagai contohnya. Dia agak tapi bagi saya buat masa sekarang ni ramai juga yang dah walaupun tidak seperti sebelum ini, sebenarnya ramai golongan ibu bapa juga yang sedar akan kepentingan peladangan. Bila kita temu ramah pelajar untuk bachelor ini juga, ada juga yang katakan memang keluarga mereka menggalakkan dia menceburi bidang ini. Sebab yang melihat peluang daripada segi ekonomi dan juga keterjaminan di situ. Adakah Dr. Daljit dari sudut persepsi bidang ini bidang yang tidak produktif, bidang ini low grade sektor, mempunyai pulangan yang kecil, kerana mereka melihat ibu bapa ataupun orang kampung mereka yang menjadi nelayan, yang menjadi peladang sawit, yang menanam cili ataupun memelihara kambing dan juga lembu di kampung itu, semuanya ala kadar je, lebih kurang je ataupun cukup-cukup makan. Mereka tidak melihat seperti mana Sazani lakukan, seperti mana Firdaus terlibat sekarang. Jadi mungkin dari sudut persepsi itu perlu juga dibuka bahawa sampai bila anda mewarisi cara ibu bapa anda menternak kambing secara kecil-kecilan ataupun menanam cili secara kecil-kecilan dan hasilnya dijual di pasar tani ataupun pasar malam sahaja. Sedangkan Sazani, saya tahu beliau menjual ke peringkat hypermarket ataupun pemborong-pemborong utama negara kita. Jadi adakah itu juga perlu dibuka minda para graduan kita, bukan hanya melihat apa yang berlaku di sekeliling mereka saja, Dr. Daljit? Okay, terima kasih Tuan Haji. Ya betul. Untuk bila kita sebut pasal graduan bachelor semua, kita nak membentuk eksekutif. Bukan hanya pekerja saja, kita membentuk eksekutif pertanian, eksekutif peladangan. So jadi dalam silibus, dalam kurikulum mereka akan belajar semua benda ni. Bukan hanya menanam, menuai, juga termasuk elemen perniagaan tani, pengurusan sumber manusia. Seperti ada syarikat peladangan cakap 80% cabaran di ladang adalah pengurusan sumber manusia. Jadi graduan-graduan kita bila dia dah bergraduat, sekurangnya mereka ada ilmu yang mereka boleh kongsikan semula kepada penduduk tempatan lah, masyarakat kita. Ini actually ya juga masyarakat yang nak lihat kalau di UPM ni juga mereka akan bertanya apakah produk keluaran UPM, terutamanya pertanian. Di sini juga macam-macam, dan kita juga ada pelbagai juga program bachelor juga yang kita buka untuk memenuhi dan juga untuk memberi kesinambungan dalam keterjaminan makanan negara kita. Menarik. Itu yang berlaku pada Sazani. Beliau sekarang pengurus ladang. Beliau pemilik ladang. Dia bukan biasa-biasa dah. Bukan biasa-biasa dah. Jadi Sazani, jelaskan mungkin penjenamaan ini penting untuk menarik anak muda dalam bidang agro makanan dan juga agro komuniti ini. Ya, betul Tuan Haji. Bagi saya, sebenarnya anak muda dia kurang pendedahan berkenaan pertanian ini. Sebab ada benda lain yang lebih menonjol. Ya, terutamanya dalam bidang persawanan, seperti mana yang saya sebut tadi, sekarang ni lebih kepada perniagaan atas talian dan sebagainya, tak perlu keluar rumah. Jadi hanya boleh duduk di rumah, boleh jadi kaya raya. Jadi kalau contohlah di taman saya ni kan, berapa ramai yang anak muda mungkin yang bisnes online. Mungkin ramai. Tapi berapa ramai yang bertani. Mungkin menjadi tak ada kan anak muda. Tapi yang kalau contoh tadi saya sebut tadi, kalau yang bisnes online tadi, berapa ramai yang berjaya? Mungkin ada. Jadi bila kehidupan kita sehari-hari kita ini, bila banyak berdepan dengan anak muda yang berjaya bisnes online, tapi tak nampak anak muda yang berjaya dalam pertanian. Jadi itu kecenderungan anak muda lebih kepada perkara-perkara tersebut lah. Jadi penting juga yang tadi yang Tuan Haji sebut, seksikan pertanian. Ya, memang itu penting. Sebab kalau anak muda tak nampak, maka bagaimanakah dia nak menceburi bidang pertanian ini? Cumanya bagi saya, cara yang mungkin kita boleh usahakan adalah memang di pihak kerajaan, sama ada di pihak Jabatan Pertanian, mereka memang
sama ada ataupun agrobank, banyak program-program ataupun bantuan yang telah disalurkan, yang telah diberikan. Contohnya agroprogram muda daripada kementerian, Jabatan Pertanian, MARDI dan sebagainya, agrobank dan sebagainya. Memang ada sediakan program-program tersebut. Tapi bagaimana untuk kita menampakkan anak muda ini yang minat dunia kesawahan ini supaya menceburi bidang pertanian, selain daripada berfikir dalam bidang pertanian ini hanya melibatkan aktiviti memegang cangkul. Sebenarnya dalam bidang pertanian ini dia luas. Boleh tengok background saya ni ada satu logo season yang mana selain daripada kita beraktiviti di ladang, dalam bidang pertanian ini kita memerlukan juga gerak kerja untuk media. Kalau kita nak hire orang luar, kita nak ambil outsource, mungkin kos terlalu tinggi. Tetapi mungkin di kalangan kita, penggerak-penggerak pertanian ini pun ada yang ada kepakaran untuk media dan sebagainya. Seperti contoh season ini kami fokus kepada membuat liputan sendiri menggunakan teknologi drone fotografi, kita mengambil gambar di ladang dan sebagainya. Dan ini mungkin kalau anak muda dia ingat pertanian itu hanya memegang cangkul kan, berpanas terik semata-mata, tetapi sebenarnya pertanian itu satu benda yang besar seperti mana Dr. Dalji tadi. Pertanian tidak akan lupus, dia akan relevan sampai bila-bila sebab dia melibatkan sumber makanan kita. Jadi banyak bidang lain sebenarnya yang banyak pecahan-pecahan lain yang diperlukan dalam bidang pertanian selain daripada kita bercucuk tanam. Dalam keusahawanan pertanian kita boleh hidupkan seperti mana teknologi IoT. Kita perlukan usahawan yang banyak fikiran, banyak idea untuk merancangkan lagi teknologi IoT dalam negara kita. Dan juga media seperti contoh Season, kita berwawasan jauh yang mana kita ingin menseksikan lagi pertanian dengan mungkin kita akan perbanyakkan lagi awareness video berkenaan tentang kejayaan usahawan muda yang terlibat dalam pertanian untuk kita war-warkan lagi di peringkat ni lah negara kita, insyaAllah. Ya, pengalaman Sazani juga, apa yang boleh menjadi pencetus di peringkat awal? Kerana Sazani ada drive, ada motivasi sendiri. Mungkin dari kalangan 10 orang, mungkin seorang akan jumpa orang macam Sazani, ataupun 20 orang, seorang macam Sazani, tak menjadi majoriti. Tapi bagaimana kita boleh menjadikan dia sebagai suatu yang massa sifatnya, supaya ketika mereka berada di pengajian lagi, mereka sudah memfikirkan bahawa aku nak jadi macam Sazani lah, aku nak jadi macam Firdaus lah. Kerana di internet, di social media, mereka memang cool lah dengan boot dia yang seksi, dengan pakai drone, pakai topi yang mahal, pakai smart farming dan sebagainya. Memanglah berpanas, memanglah hitam, tapi duit berkepuk-kepuk. Yang ini yang kita kena angkat. Bukan hanya berkepuk-kepuk dalam bidang dalam bisnes atas talian semata-mata, tetapi menggunakan cara teknologi, cara pendekatan anak muda hari ini, wajarkah dipergiatkan lagi? Pandangan Sazani? Ya, memang semuanya sangat wajar. Sebab seperti mana saya maklumkan tadi, bahawasanya ramai anak muda dia dalam bidang petani dia kurang nampak berbanding bidang lain. Jadi untuk kita laksanakan bagaimana kita untuk nampakkan anak muda ni, daripada belajar tadi dah nampak dah pertanian ini satu bidang yang besar, yang luas dan sebagainya. Jadi bagi saya contohnya agrobank sebenarnya dia sudah agrobank pernah buat satu pertandingan video. Tapi ketika itu TikTok belum lagi berleluasa seperti sekarang. Jadi agrobank pernah buat pertandingan video berkenaan tentang pertanian dan kami ada cuba juga untuk masuk, cuma belum ada rezeki. Jadi bagi saya, rancakkan lagi penggunaan teknologi seperti TikTok untuk menampakkan lagi kejayaan-kejayaan yang besar yang sebenarnya anak-anak muda yang berjaya dalam bidang pertanian ini yang perlu ditonjolkan lagi di peringkat negara kita. Kalau kejayaan-kejayaan ini tidak dinampakkan, bagaimanakah untuk anak muda ini tahu bidang ini adalah bidang yang boleh memberi pulangan yang besar kepada kehidupan dia, kepada ekonomi dia dan sebagainya. Kalau
di TikTok itu banyak yang tunjuk duit berkepuk-kepuk, main saham ke, main apa dan sebagainya. Jadi kita tunjuk banyaknya income daripada bidang pertanian juga. Kalau betul-betul anak muda itu berada dalam circle group yang betul, tunjuk ajar yang betul, pun boleh menjana pendapatan yang lumayan, mungkin lebih besar lagi insya-Allah daripada bidang-bidang yang lain. Ya, bagi Firdaus, siapa idola Firdaus dalam bidang pertanian? Idola saya. Ya, nak jadi macam siapa? Ramai dalam bidang pertanian. Ya. Sebenarnya saya lebih kepada rapat dengan arwah kawan pakcik saya lah. Sebab dia sebenarnya ada kawasan pertanian, dia mengusahakan kebun sawah padi, dan dia ada kebun dan dia juga menghasilkan produk baja. Jadi hebat. dulu sewaktu bila pakcik saya memperkenalkan saya kepada dia, dan dia banyak mengajar saya sistem yang orang pakai, yang cara untuk kita tempuh segala cabaran dalam pertanian ni, sebab bukan mudah dalam pertanian ni. Hari ni kita berhadapan dengan masalah ni, besok masalah lain pula. Dia akan bertukar-tukar masalah. Dia tak akan datang masalah yang sama, dan jika datang masalah yang sama, kita dah tahu oh ini kita boleh selesaikan dengan cara ni. Ya, hampir 6 bulan 7 bulan berada di ladang kelapa sawit di Keluang itu, apa yang didedahkan kepada Firdaus? Di sini saya didedahkan dengan banyak perkara, terutamanya dalam aspek pengurusan sebuah ladang lah. Dan ini adalah peluang kepada saya, di mana ladang milik IOI yang saya sedang menjadi latihan industri ini juga memiliki lot tanaman kelapa sawit organik, yang di mana dia tidak menggunakan sebarang bahan kimia. Jadi sistem pengurusan adalah sangat berbeza dengan pengurusan ladang sawit biasa, di mana segala pekerjaan dan aktiviti yang pengurusan akan dilakukan secara manual dan biologikal. Jadi itu akan berikan saya banyak ruang dan peluang untuk memahami lebih dalam berkenaan dengan aktiviti diorang tersebut. Pada secara peribadi pada Firdaus, apabila UPM meletakkan syarat 3+1 ataupun 3 tahun di pengajian universiti, 1 tahun di latihan industri, adakah ini satu langkah yang paling tepat? Bagi saya sangat tepat, dan saya rasa macam walaupun 1 tahun tak cukup lagi untuk apa yang saya belajar. Oh ya ke? Sebab terlalu banyak untuk saya dalam ni, sebab dari awal pagi lagi kita didedahkan dengan pengurusan untuk human management. Mana awal pagi 6.30 je, kita waktu masuk kerja kita didedahkan dengan untuk pengurusan para pekerja untuk bekerja, tas-tas yang perlu dilakukan pada hari ini, dan waktu petang kita perlu uruskan diorang dan planning untuk esok pula tanpa ada inilah, sebab kita menguruskan sebuah organisasi kan. Ya. Apa lagi yang dikongsikan oleh rakan-rakan di tempat latihan industri yang lain yang Firdaus rasa amat seronoklah mereka dapat ditempatkan di kawasan tertentu ataupun di syarikat-syarikat tertentu, Firdaus? Bagi saya ada macam rakan saya juga dapat peluang, mana ladang yang mereka sedang duduki sekarang ni menggunakan teknologi drone. Ini akan memudahkan proses untuk pengurusan penyakit dan perosak lah di kawasan tersebut, di mana tidak semua tempat yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan ini pengurusan drone juga semestinya akan menjimatkan masa lah dan memudahkan pekerja, sebab adalah sangat penting untuk mereka, sebab untuk mendapat peluang menggunakan drone tersebut bukannya mudah, sebab harga juga sudah menjangkau puluhan ribu yang digunakan. Jadi kos sangat tinggi, dan peluang yang diberikan itu sangat bermanfaat lah untuk mereka, dan boleh dibawa untuk ke tempat-tempat lain. Ya, ini antara the real experience, the life experience Dr. Daljit, anak-anak muda yang sudah pun didedahkan. Amat bertuah Firdaus dan batch beliau dapat berada 1 tahun di ladang untuk menimba pengalaman secara langsung, dan selepas ini boleh kerja teruslah, tak ada masalah. Dr. Daljit, tetapi pemegang taruh yang lain selain universiti, selain syarikat-syarikat ladang yang besar, syarikat PKS, kita nak juga ia menjadi satu pendekatan holistik semua pemegang taruh, kerana ia tidak boleh silo, betul tak Sazani? Dia tak boleh secara asing-asing, dia mesti ada
pendekatan holistik oleh semua pemegang taruh. Kerana anak muda ini dia cepat give up, dia cepat mudah mengalah. Kerana dia tak nak sesuatu yang lama-lama. Macam zaman kita ni makan tahun boleh tahan lagi, tapi mereka diorang ni the generation instant. Mereka tengok video pun, video TikTok 30 saat pun dah panjang dah. Nak dengar lagu pun yang sikit-sikit, lepas tu dah bosan, dia hilang. Jadi termasuk juga dalam bidang pertanian ni, Dr. Darjit, untuk memastikan pemegang taruh mempunyai satu keyakinan ataupun tahap political will untuk mereka invest, mereka yakin, apatah lagi untuk melabur dalam teknologi moden, supaya akhirnya anak muda faham bahawa memang betul lah teknologi moden ni bukan suatu yang bohong, suatu yang bukan yang fake, tetapi memang real, sedang berlaku dalam industri pertanian di Malaysia. Dr. Darjit. Okey, untuk menjawab perkara tersebut, untuk bagi peladangannya sendiri, kita memang spesifik kepada sektor peladangan. Ya. Sebab kita pun banyak bachelor seperti bachelor pertanian, horticulture, aquaculture, sains haiwan, perniagaan tani, teknologi yang juga menjawab keperluan dalam sektor pertanian. Jadi untuk peladangan ni kita memang amat mengharapkanlah pemegang taruh khususnya daripada sektor peladangan untuk bersama-sama mendidik pelajar kita. Sebab pelajar ni jadi kompeten apabila berada di ladang kerana mereka belajar hands-on kehidupan yang sebenar di lapangan. Jadi dengan harapannya program bachelor BSPP ni juga adalah bila pelajar ni bergraduat, diorang dah boleh bekerja terus. Because sering di pihak universiti ni kita menerima, mendengarlah keluhan daripada pemegang taruh yang kata pelajar kita akademik dia cemerlang, tetapi bila bekerja tidak pandai ataupun tidak begitu mahir. Jadi program Tu2I ni juga yang diwujudkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi adalah untuk menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh pemegang taruh. Apa lagi keluhan di kalangan industri tentang kualiti graduan kita dalam sektor komoditi peladangan ni, Dr. Darjit? Ya, bagi Sazani kerana ramai mungkin beranggapan apabila teknologi itu dah berada dalam industri, ia banyak memudahkan peladang dan juga para graduan dalam bidang ini. Tetapi hendak ataupun tidak, saya tahu Sazani pernah tidur di ladang. Kalau musim hujan tu risau, takut musnah semua pokok-pokok cili dan sebagainya. Apatah lagi ketika nak menuai dan sebagainya. Saya tahu juga kelompok ini tidak menggunakan pekerja asing. Anda 15 orang lah yang bekerja siang malam dan sebagainya. Time cuti pun berkorban dan sebagainya. Mengapa ini juga perlu didedahkan bahawa industri agro makanan dan industri sekuriti makanan ini memerlukan komitmen 100% di kalangan para graduan ataupun anak muda? Okey, baik. Kita perlu faham sebelum kita melatih pekerja ataupun melatih orang lain, kami sebagai kami semua partner, kami semua owner, pemilik pada tanah ini, jadi kita perlu belajar dulu merasai terik panas, basah hujan dan sebagainya. Kalau kita tak melalui perkara ini, bagaimana kita nak mengatur ataupun bagaimana kita nak tahu apa masalah sebenarnya berlaku di ladang.
Sebab Ya, tu ya. seperti mana maklum Tuan Haji tadi, kita lah yang kena tidur di ladang, ya. Kita lah yang kena seperti contoh pernah hujan lebat di Lorong Tunggal sebelum ni sampai banjir, sampai mengakibatkan saliran air itu boleh pergi masuk ke rumah kediaman yang terdekat. Jadi kamilah yang perlu ambil tahu dan mengalirkan air tersebut, ya, daripada masuk ke kediaman orang. Kalau kita tak di kalangan kami, kita tak tahu perkara ini, bagaimanakah besok bila kita dah ada pekerja, bagaimanakah kita nak atur pekerja kita tersebut? Bagaimana kita nak tahu apa masalah-masalah sebenar di ladang? Apakah yang penawaikan yang kita perlu lakukan? Ini yang kami terapkan, di kalangan kami, yang diterapkan oleh daripada mentor kami lah, Cik Munir, kepada kami, supaya kami tahu terlebih dahulu apa sebenarnya susah senang berada di ladang, dan alhamdulillah banyaklah yang kami dapat pelajari daripada. Ya, Sazani mungkin nak jelaskan lebih lanjut. Ramai graduan ni kalau cerita pasal pertanian ni mereka akan cerita pasal dana, pembiayaan, grant. Satu lagi benda yang besar, tanah. Mana nak cari tanah? Saya tahu Sazani pun tak ada tanah. Tetapi boleh berkecimpung dengan jayanya selepas beberapa tahun dalam bidang cili ini, fertigasi cili. Jadi di mana kita nak mula ni? Mungkin mereka boleh je Google cari, tapi kerana mereka ni generasi yang perlu dihidang depan mata, bagaimana kita nak membantu mereka bahawa pembiayaan tiada masalah, pendanaan insya-Allah, tanah boleh diusahakan. Sazani. Okay. Ya, betul apa yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Kahar tadi, Tuan Haji Nazri tadi. Kita ada semua tu, kerajaan boleh bantu semua tu. Jadi apa yang golongan muda ni perlu buat adalah kita seperti mana dimaklumkan tadi, kita boleh buat sewaan tanah pada tempat terdekat kita. Sama ada mungkin kita boleh cari tanah-tanah sewa persendirian, ya, ataupun tanah-tanah yang mungkin kerajaan sediakan. Bukan kerajaan sediakan, maknanya yang mana tanah tu kita boleh sewa dengan kerajaan dengan kos yang rendah. Dan selepas itu, seterusnya kita boleh mendekati jabatan-jabatan agensi-agensi kerajaan yang terdekat, seperti contoh Agrobank, ya, Jabatan Pertanian, ataupun berdaftar di bawah MADI. Semua ini agensi kerajaan sebenarnya memang betul-betul memberi komitmen yang penuh kepada anak-anak muda kalau mereka betul-betul berminat dan juga betul-betul mahu menjayakan pertanian. Sebab contohnya seperti dimaklumkan tadi, kita ada program yang mana kerajaan usahakan, iaitu program Agropreneur Muda. Syarat dia 18 hingga 40 tahun, tak silap saya. Kemudian ada tanah yang mungkin disewakan ataupun tanah persendirian. Kemudian mulakan aktiviti pertanian sedikit. Tunjukkan komitmen. Mungkin kita boleh ratakan tanah tu dulu, ataupun letakkan orang kata apa, sedikit peralatan berkenaan pertanian, dan insya-Allah sesiapa sahaja anak muda boleh menjalankan pertanian dengan apa yang telah dibuat oleh agensi, apa yang telah dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan. Pertama sekali tadi yang saya sebut, cari kawasan tanah yang sesuai, yang sama ada mungkin persendirian ataupun milik kerajaan. Buat sewaan yang dengan kadar yang efisien, yang secukupnya, yang rendah. Kemudian cari agensi kerajaan, daftar di bawah mereka, sama ada Jabatan Pertanian ataupun MADI, ya. Dan Fama juga pun boleh turut membantu kalau anda betul-betul berminat dalam bidang pertanian lah. Kalau anda nak approach agensi kerajaan lah. Tapi kalau anda nak approach contoh seperti mana garasi cili, ada juga kumpulan tanaman jagung, Azizul tak silap saya, dan sebagainya, pun mereka menyediakan platform dan ruang untuk anak-anak muda duduk bersama mereka, menyumbang apa yang boleh. Selain daripada bercocok tanam, kita seperti makna dimaklumkan tadi, kita perlukan juga tenaga media, tenaga IoT, kepakaran IoT, ya, kepakaran solar dalam bidang di ladang, dan juga kita perlukan kepakaran menukang kalau anda minat menukang, dan sebagainya. Menarik. Okey, bagi Firdaus, apa yang anda dapat pelajari pada ketika ini, dan anda rasa kalau tak masuk latihan industri selama setahun ni, aku tak tahu benda ni, tapi bila dah masuk, dah dapat real experience, Dr. Dajit dah hantar anda ke sana, baru anda tahu bahawa begitu hebatnya sektor pertanian ini, dan boleh
menjadi sektor masa depan anak muda? Firdaus. Okey, baik. Bagi saya, sepanjang pengalaman yang saya dapat di sini adalah saya banyak mencuba berbagai cara. Pertama sekali ada di bahagian operation seperti dadang saya kan. Jadi saya belajar sendiri dengan pekerja saya. Jadi tidak perlu takut untuk belajar dan bertanya. Saya belajar sendiri cara untuk menyabit, melihat orang mengangkat buah. Kita rasa pengalaman itu sebab semua itu bukan mudah dan bukan senang untuk kita lakukan. Teknik dan skill yang betul adalah penting sebab selain daripada kita mendapatkan hasil, kita juga perlu menjaga pokok kita. Itu adalah sangat penting dalam industri pertanian ini. Kita perlukan hasil dan kita perlu jaga perkara yang memberikan kita hasil. So macam saya juga banyak didedahkan dengan perkara-perkara seperti pengurusan dan amat penting kerana sistem pengurusan akan menjamin kelestarian yang kita akan jalankan dalam ladang ni lah. Dan tempat saya juga saya lebih ditekankan kepada bahagian pengurusan di kawasan organik di mana pengurusan biologikal yang dilakukan adalah sangat penting dan walaupun keadaan kawasan yang agak boleh saya katakan semak tapi ia dapat dilaksanakan dengan baik kerana tiada penggunaan kimia, bahan kimia langsung jadi digunakan dan bukan mudah untuk kita menguruskan suatu ladang yang dengan skala besar tanpa penggunaan bahan kimia tersebut. Jadi ianya memberikan cabaran yang besar untuk kita, tambahan pula dengan keadaan musim hujan pada seperti bulan-bulan lepas. Keadaan rumput yang sentiasa naik dan ada kawasan yang banjir, sistem pengurusan memang sangat penting untuk kita belajar. Inilah yang kita nak tahu Ustaz Zani, nak jadi pengurus ladang ni apa kerja sebenarnya? Kita kalau pengurus ladang ni kita perlu pastikanlah segala masalah, contoh seperti mana dimaklumkan tadi oleh Tuan Firdaus tadi, pengurusan persalinan air dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau ladang itu dapat beroperasi dengan baik, itu sebenarnya tentunya di bawah pengetahuan pengurus ladang. Jadi kalau selain itu kita perlu juga pengurus ladang ni perlu bijak untuk membuat tindakan lah dalam mengurus masalah, memimpin pekerja-pekerja ataupun rakan-rakan kita yang bersama dengan kita. Cara kita berkomunikasi juga penting sebagai pengurus supaya anak-anak bawah kita tu dapat mesej kita dengan baik dan dapat melaksanakanlah kerja dengan baguslah supaya dapat hasil yang baguslah untuk syarikat. Ya, setiap keringat yang jatuh itu adalah yang berharga. Setiap hasil itu tidak boleh dibuang begitu saja kerana itulah titik peluh anda. Dan setiap kos yang keluar perlu ada pulangan. Jadi Ustaz Zani, dari sudut pemasaran, ini menjadi satu benda yang complicated lah, yang pening kepala lah petani-petani ni. Sampai kita tahu juga, sampai ada lambakan lah di lodging, di Cameron Highland ataupun petani skala kecil, jagung ke, timun ke, sampai tak terjual kerana mereka nak buat A sampai Z. Semua nak tahu, semua nak buat. Tapi kita tahu manusia ni ada had, kita tak tahu semua perkara. Tetapi mungkin dalam gerasi cili ada model yang diterapkan. Mengapa dalam hal pemasaran ini amat penting diketahui oleh para graduan kita dalam bidang agro makanan ini. Kerana hasilnya anda akan mendapat pulangan yang sewajarnya daripada pelaburan yang anda lakukan. Ustaz Zani. Okey, baik. Masalah ni memang antara sebab mengapa boleh jadi sebab kenapa ramai yang tidak mahu menceburi bidang pertanian disebabkan oleh lambakan-lambakan dan sebagainya. Ada yang dah cuba buat kemudian berlaku penurunan harga yang secara drastik yang mengakibatkan kerugian yang melampau yang tak boleh nak cover untuk next penanaman. Jadi mereka stop. Bagi kami lah dan juga tunjuk ajar daripada Gerasi Cili, kita perlu faham pertanian ni dia sangat luas. Kita memerlukan bagaimana sebuah syarikat perniagaan itu dia berkembang. Begitu juga syarikat pertanian. Kita kena ada mindset keusahawanan sama macam syarikat-syarikat perniagaan yang lain. Pertama apa? Kita perlu meluaskan jaringan kita, networking kita. Selain daripada kita berharap kepada seorang orang tengah, ya. Kadang-kadang orang tengah ni dia rajin approach kita bila kita ada hasil. Selain daripada kita mengharapkan seorang orang tengah, kita perlu memperkenalkan kita punya perniagaan ini kepada ramai orang. Orang tengah, harga market, kita perlu perkenalkan kepada syarikat-syarikat besar. Contoh hasil tanaman ni kebanyakannya kita boleh, contoh macam cili, kita boleh tawarkan kepada syarikat sos cili.
yang besar-besar tu, yang memerlukan malah tak cukup cili sebenarnya. Malah perlukan import cili daripada luar. Jadi itulah, dalam perniagaan kita perlu faham bagaimana perniagaan itu berkembang dan pertanian perlu ikut seiring dengan bagaimanakah syarikat perniagaan yang lain berkembang. Meluaskan networking, meluaskan hubungan dengan membanyakkan networking dengan syarikat-syarikat yang lain, pemegang-pemegang taruh yang lain, supaya kita tidak hanya mengharapkan kepada satu saja, kemudian bila berlaku penurunan harga dan sebagainya kita rugi teruk dan kita tak boleh nak sustain untuk tanaman ataupun tuaian seterusnya. Dan juga bila kita dah ada networking yang kuat dan mantap, kita dapat ada satu kerjasama, kita dapat ada satu rangkaian kumpulan yang besar, yang mana dan kita sebagai umat Islam secara umum kita pun tahu konsep berjemaah itu adalah satu konsep yang sangat bagus. Malah kita hari-hari kita punya 5 waktu pun digalakkan dalam berjemaah. Jadi begitu juga dalam perniagaan kita. Bila mana kita bersama, bila mana kita ada satu konsep jemaah, satu rangkaian, satu kerjasama yang bersama dengan pihak-pihak lain yang kuat, maka insya-Allah masalah-masalah tersebut kita dapat tanganilah bagi kami, insya-Allah. Menarik. Mungkin akhir sekali Dr. Dajin nak simpulkan dari Menara Gading ke Ladang ini, dia perlu ada satu mindset the whole ecosystem, bukan hanya melihat memodernkan sektor, memberikan pulangan yang lumayan kepada para graduan kita dan juga menjadi alternatif kepada keusahawanan. Tetapi macam Ustaz Zani katakan, apabila anda sudah menceburi bidang ini, anda menjadi seorang usahawan, anda menjadi seorang pengurus. Anda perlu tahu ekosistem pertanian ataupun bidang yang anda ceburi. Akhir sekali Dr. Dajin. Okey, terima kasih Tuan Haji. Paling penting pelajar, graduan ataupun yang baru nak menceburi bidang pertanian, kita harus kena ingat, paling penting kena ada minat dan keyakinan untuk menjalankan pertanian atau peladangan. Bukannya semata bila kita tengok banyak duit saja. Bila objektif kita hanya duit saja, itu yang banyak jadi tak betul tu. Jadi sebab tu pentingnya latihan yang betul. So actually kalau dekat Malaysia ni kita banyak agensi yang bagi latihan seperti Jabatan Pertanian, Madi, cuma perlu online saja dan semak apa aktiviti latihan yang dia ada wawarkan. Jadi paling penting bila nak menceburi bidang tersebut, bukan sebab tak ada kerja, tapi minat tu penting supaya objektif program tersebut tercapai ketika lepas kita bergraduat lah. Menarik. Terima kasih Dr. Daljit Singh Karam Singh, Pensyarah Kanan Jabatan Pengurusan Tanah Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Muhammad Sazani Rosli, Ketua Pegawai Eksekutif SIZAL dari Kumpulan Generasi Chili, dan juga Muhammad Firdaus Khairul Hafiz yang kini berada di Keluang, siswa Bachelor Sains Pengurusan Peladangan BSPP Universiti Putra Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda semua, pencerahan, pengalaman dan cerita-cerita anda amat menarik sebagai menjadi motivasi dan inspirasi anak-anak muda di luar sana untuk menceburi bidang ini. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.